So, apa yang boleh lihat sekarang? Fungus. Persoalannya, kenapa ia berlaku? Kurang daripada 2 tahun saya di Malaysia, tapi selama 4 tahun kat sana okey je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali. Hari ini saya nak share satu knowledge dengan tuan-tuan, pengalaman yang saya lalui waktu saya study dulu dan right after saya come back dari Malaysia. So saya dah start main kamera lama, tahun 80-an. So saya pergi US tahun 85 sampai saya graduate Julai 89. Dan tahun 86 saya dah start main kamera. So this is my first camera saya beli. This is Canon T70. It's very top in US. Produced way back in 1984. Saya beli tahun 86 dulu. Second hand pun saya beli pada masa tu sebagai student. Dan saya beli zoom lens 22-300mm. So bila saya travel, saya bawa here and there lah. Selama saya 4 tahun pakai di sana, saya tak ada masalah ni. Saya pergi travel here and there, tak ada masalah. Tetapi apabila saya balik ke Malaysia, kurang daripada 2 tahun, saya pun dah tak berapa main kamera. Waktu saya balik, saya put here and there. So apa terjadi pada kamera saya ni, especially pada lens saya ni, berlakunya apa yang kita panggil sebagai fungus. Jadi lens saya ni berfungus, dan sebab daripada itu saya dah berhenti main kamera. So saya akan close up. So apa yang boleh lihat sekarang, fungus dia dalam ni terbentuk. Jadi apa terjadi apabila kita main kamera, especially lens yang berzoom contohnya. So apabila kita pull in out, apa yang akan kita buat di dalam mekanisme ni, kita akan increase and decrease the volume. So apabila kita increase the volume, for example, dia akan menyedut atau mengambil udara daripada luar dan masuk ke dalam lens ni. Jadi bersebabkan keadaan lens ni, yang dalam ni adalah gelap, dan apabila kita tutup especially, dan kemudian dalam gelap, kelembapan tadi stay kat dalam ni. Jadi ianya adalah satu environment yang bagus untuk pembentukan fungus-fungus tersebut. So inilah masalahnya apabila kita berada pada negara-negara atau kawasan-kawasan yang berkelembapan tinggi. Persoalannya, kenapa ia berlaku? Kurang daripada 2 tahun saya di Malaysia, tapi selama 4 tahun kat sana okey je. Jadi mari saksikan explanation saya selanjutnya. Okay, so please enjoy. Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat satu topik pemahaman untuk menjawab kenapa kamera saya ada masalah lah. Lens pada kamera saya ada masalah. So apa kita nak buat hari ni, kita akan nak buat penimbang. So kita ada penimbang, 2 penimbang. So saya letak cawan, dan kita tak kisahlah ni tak sama berat, tak apa. Kita nak letak ais dan letak air. So kita nak letak ais pada satu cawan yang pertama. Kita letak ais, letak ais 362.9. Seboleh mungkin saya dapatkan 362.7. Alright. Sikit lagi. Okay, well, I think good enough. Okay, cantik. 362.5, 362.5. So sekarang dua-dua adalah 362.5. Kita
katalah 1 jam ataupun 2 jam, tengok sekarang dah 4.42 jam So kita tengok lepas 1 jam lepas ni, adakah mereka akan sama berat atau bagaimana. Dan soalan yang paling penting adalah kenapa. Several days later. Okay guys, so sekarang pukul 6, so dah 1 jam setengah kita buat. So ni sekarang belah sini yang ada 362.5, yang sini 368.4. So ni roughly about the same sebelumnya, tapi kat sini berat. So berapa tu, dalam tadi 362 so dalam 5.5 gram something. So kenapa? Okay guys, apa yang berlaku tadi adalah kita dapati bahawa penimbang A adalah lebih berat sebab berlakunya condensation, pengeluapan di permukaan gelas tersebut. So condensation tu bukannya air di dalam yang mengalir keluar, tetapi sebenarnya condensation tu adalah terhasil daripada pertukaran wap air kepada molekul-molekul air pada permukaan tersebut. Kenapa? Sebab asalnya dalam ni adalah ais. Apabila ais berubah kepada cecair, dia memerlukan haba, dan haba tu dia akan ambil daripada environment. Jadi di dalam udara ada wap air. Wap air mempunyai tenaga yang tinggi ataupun energi yang tinggi. Jadi energi tidak boleh disita dan tidak boleh dimusnah, tapi boleh berubah daripada satu tempat bentuk kepada bentuk lain. Jadi apa terjadi dalam pertukaran solid ais kepada cecair, dia memerlukan haba, dan haba tu diambil daripada wap air di luar. Dan apa terjadi apabila wap air hilang tenaga ataupun hilang haba, oleh sebab itu wap air akan berubah kepada molekul-molekul air yang melekat pada permukaan yang sejuk tadi. Jadi haba tu bergerak sebab sifat second law of thermodynamics mengatakan bahawa haba bergerak daripada hot body pada cold body. Jadi pengaliran tenaga tu berlaku, therefore wap air akan hilang haba, therefore dia akan jadi molekul air. Jadi benda tu benar disebabkan oleh Malaysia berhumidity tinggi, berkelembapan tinggi. Jadi kelembapan yang tinggi tersebut akan menyebabkan banyaknya berlakunya condensation. Jadi sekiranya kita buat eksperimen ni pada hari hujan contohnya. So hari hujan mempunyai humidity yang lebih tinggi daripada 70-80% yang anda lihat tadi. Therefore which is kelembapan Malaysia, therefore akan berlaku lebih banyak condensation. Jadi di negara-negara maju, apabila musim panas, dia orang lepak kat luar, santai. Sebab bukannya mereka tak perlu. Jadi statement mengatakan Mak Saleh ni tak perlu tu tak betul. Jadi sebenarnya Mak Saleh berperlu, tetapi disebabkan udara mereka kering, jadi mereka akan lebih cepat, peluh mereka akan lebih cepat tersejat ke udara. Jadi fungsi perbuluhan, kalau tuan-tuan ingat dulu, adalah salah satu untuk menyejukkan badan. Itu hanya benar sekiranya peluh anda tu meresap ke udara lah, terserap ke udara yang kering. Jadi kalau udara di tempat tuan tu kering, jadi peluh akan meresap ke udara, therefore body akan rasa sejuk lah. Jadi itulah reason kenapa dekat negara-negara sejuk mereka boleh santai-santai keluar pada summer dan sebagainya, sebab it is in term of body temperature mereka adalah lebih rendah daripada kita. Okay, dulu saya tinggal di US, yang di central of US jauh daripada laut. Jadi kalau kita tengok humidity kat situ adalah rendah, 50 hingga 70%. Di Malaysia kalau kita tengok pula humidity tinggi, 70 hingga 80%. Kalau waktu hujan boleh up to sampai 90% pun. Jadi dengan kata lain, humidity tinggi sebab kita dikelilingi oleh laut. Okay, so this is a dry box, model IPO, size 660 ml. Saya set up untuk dry box, kita kena set in the range of 42-45% relative humidity. So lagi rendah nombor ni bermakna dalam ni lagi kering lah. Tapi kita tak recommended lower than 40 sebab apabila terlalu kering, getah-getah pada kamera akan jadi whitening, dia akan jadi memutih. Dia macam merekang lah. Jadi
The best setting temperature recommended, relative humidity recommended adalah pada 42 hingga 45%. So yang ni nampak naik sebab saya tadi dah buka tutup, jadi relative humidity dah masuk, dan lampu ni hidup menandakan dry bulb ni sedang on dan dia akan mengeringkan. Jadi apa ada pada dry bulb ni kat belakang adalah mekanisme yang mana it is electrical punya konsep, dia panggil heat sink. So heat sink tu akan dia bukan memanaskan, tetapi so called elektrik yang lalu dari situ akan menyebabkan kelembapan being collected, kemudian dia akan dihembus keluar. Dia akan ada small fan untuk menghembus keluar, dan akhirnya dry box ni jadi kering lah. So that is basically how this dry box functioning. So this is where I keep all my lens. So right away after kita habis, kalau kawan-kawan saya kata, oh jangan buat apa-apa dulu, first thing you got to do, buka lens of your camera, semua have to put dalam you punya dry box as soon as possible. So itu yang kita selalu practice lah. So I keep all my gears dalam ni. Okay guys. Okay, another cara mudah untuk mengekal kelembapan adalah dengan meletakkan desiccant. Desiccant DIY dia jual ni, desiccant. Beli kotak dan masukkan barang-barang anda yang sensitif pada humidity di dalam kotak ni. Jadi desiccant ni akan menyerap air lah, kelembapan. Cuma disadvantage kita gunakan desiccant, satu, kita tak tahu berapakah nilai humidity dalam kotak ni, kecuali anda beli analog ataupun digital humidity reading, letakkan kat dalam ni, so anda boleh tahulah. Dan keduanya adalah over the time desiccant ni akan, dia punya efficiency akan drop lah, sebab dia dah start absorb humidity tu, dan efficiency nya akan drop. But this is also recommended lah kalau you not be able to having a dry bulb. Okay, alright, I think that's all sharing with you guys today.